Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 53 pegawai Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB dinaikkan pangkat. Kenaikan pangkat tersebut adalah atas titah perkenaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Majlis berlangsung di Mes Pegawai Berakas Garrison. Penyampaian lencana kenaikan pangkat disempurnakan oleh Major Jeneral Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Paul Hassan, Pemerintah ABDB. Juga hadir Yang Berhormat Bhindatu Laila Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Penandatanganan surat hasrat atau Letter of Intent antara Kaswa Holdings Sdn Bhd dan Eastern Pacific Industrial Corporation Berhad EPIC Berhad memupuk kerjasama dan menggalakkan pertukaran kepakaran. Penandatanganan tersebut juga merupakan peluang bagi perkongsian kluster minyak dan gas dan maritim negara Brunei Darussalam. Majlis penandatanganan berlangsung di Kementerian Keuangan dan Ekonomi. Penandatanganan disaksikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Leo bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua selaku pengerusi Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei, dan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri bin Mokhtar, Ketua Menteri Terengganu. Kaswa Holdings diwakili oleh pengarahnya Awang Muhammad Luqman Hakim bin Musa, sementara EPIC Berhad diwakili oleh Ketua Pegawai Eksekutifnya Haji Muhtar Suhaili. Antara yang hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Di sebalik ketidaktentuan ekonomi global, Bank Islam Brunei Darussalam BIBD mencapai kejayaan keuangan yang kukuh, berdaya tahan dan menunjukkan komitmen berterusan untuk menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri menekankan pencapaian BIBD telah mengemudi lanskap ekonomi yang dinamik. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman selaku pengerusi BIBD berucap demikian pada Mesyuarat Agung Tahunan Kumpulan BIBD. Yang Berhormat turut mengongsikan pencapaian BIBD pada tahun 2023 yang mempamerkan pencapaiannya dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi dan menyokong wawasan Brunei 2035 termasuk kemajuan dalam transformasi digital. Mesyuarat antara lain menyemak penyata keuangan akhir tahun 2023 dan meluluskan dividen. Mesyuarat diadakan di Bandar Seri Begawan. Syarikat penerbangan di Raja Brunei RB komited untuk terus menginovasikan perkhidmatannya bagi mengekalkan daya tarikan dan meningkatkan tawaran serta memberikan nilai tambah kepada pelanggannya. Kemarin RB melancarkan dua perkhidmatan baharu iaitu RB Sky Shop dan RB Sky Saver. Majlis pelancarannya diadakan di sebuah hotel di Jerudong. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan selaku pengerusi RB. RB Sky Saver merupakan perkhidmatan pra-pilihan hidangan yang menawarkan kemudahan kepada penumpang kelas perniagaan untuk memilih makanan lebih awal. Manakala RB Sky Shop iaitu perkhidmatan membeli belah bebas cukai. Upacara penyerahan bendera kebangsaan bagi kontingen Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB yang menyertai Batalion Malaysia Malbat 85012 bagi misi pengaman pasukan interim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Lubnan Unifil berlangsung di Pusat Pergerakan Udara Pangkalan Tentera Udara Rimba. Penyerahannya disempurnakan oleh Major Jeneral Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Paul Hassan, Pemerintah ABDB, kepada Major Pengiran Muhammad Syahir Fadilah bin Pengiran Saleh, Ketua Kontingen Negara. Kontingen kali ini akan berlepas ke Malaysia menggunakan pesawat pengangkut C295MW TUDP sebelum bertolak ke Lubnan.
Penurunan harga perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api antara mendorong penurunan indeks bukan makanan bagi indeks harga pengguna IHP bulan September 2024. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik Kementerian Keuangan dan Ekonomi dalam siaran medianya memaklumkan penurunan IHP bagi bulan September 2024 adalah sebanyak 0.4% berbanding September 2023. Penurunan turut didorong oleh penurunan indeks makanan dan minuman ringan. Ia disebabkan oleh penurunan harga daging, terutama harga makanan daging yang berproses dan harga minyak dan lemak berikutan penurunan harga minyak masak. Sementara itu, penurunan indeks bukan makanan juga disebabkan oleh kos penyelenggaraan dan pembaikan tempat kediaman. Selain itu, harga pengangkutan juga turut menyumbang kepada penurunan indeks bukan makanan, terutama bagi harga kenderaan. Bagi perbandingan bulan ke bulan, IHP September 2024 menurun 0.3% berbanding Ogos 2024 berikutan penurunan indeks makanan dan minuman ringan dan indeks bukan makanan. Penurunan bagi indeks makanan dan minuman ringan disumbangkan oleh sayur-sayuran dan daging, manakala penurunan indeks bukan makanan disumbangkan oleh harga pengangkutan dan perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain. Laporan penuh IHP bagi bulan September 2024 boleh didapati di laman sesawang JPES. Kurikulum pendidikan Islam bagi pelajar tahun 2, 3, 4 dan 5 telah dikemas kini dan akan dilaksanakan secara berperingkat bermula bulan Januari tahun hadapan. Pelaksanaan kurikulum baharu itu melibatkan semua sekolah rendah kerajaan dan swasta di negara ini termasuk sekolah-sekolah antarabangsa. Untuk perincian lebih lanjut, Mazia Jini ada laporannya. Kurikulum baharu dilaksanakan dengan mengambil kira penelitian sukatan pelajaran peralihan dan membuat tanda aras. Ia melalui lawatan dalam dan luar negara bagi meninjau amalan terbaik dalam perkembangan kurikulum, kaji selidik kepada guru-guru pendidikan Islam, membuat rumusan dan pengesahan sukatan pelajaran bersama jawatan kuasa pakar. Menurut pengarah perkembangan kurikulum Kementerian Pendidikan, usaha menyelaras kandungan buku teks pendidikan Islam baharu tahun 2 sedang dilaksanakan dengan menggunakan bahan yang telah dikemas kini. Matlamat utama pelaksanaan kurikulum baru pendidikan Islam ini adalah untuk membekalkan para pelajar dengan ilmu fardu ain dan fardu kifayah yang kukuh agar mereka menjadi orang yang berilmu, beriman, beramal dan berakhlak dengan ajaran-ajaran Islam dan menjadikan Islam sebagai panduan dan pegangan hidup. Pelbagai perkara diambil kira bagi memastikan kurikulum baharu bukan sahaja dapat memenuhi keperluan murid-murid, bahkan juga lebih relevan, semasa dan sesuai dengan peringkat umur dan kemampuan kognitif murid-murid. Pemangku penolong pengarah pengajian Islam menjelaskan, pembinaan kurikulum baharu itu melibatkan tenaga pakar daripada institusi-institusi tinggi seperti UBD, UNISA dan KUPU SB. Untuk meneliti dari segi penggunaan bahasa serta grafik dan ilustrasi buku agar ianya lebih sesuai, relevan dan terkini serta mampu mengembangkan potensi dan daya berfikir murid-murid. Selain itu, pihak Jabatan Mufti Kerajaan Brunei juga terlibat dalam meneliti isi kandungan kurikulum pendidikan Islam yang baru ini bagi memastikan segala sumber dan fakta yang dinyatakan adalah tepat, sesuai dan memenuhi beragama murid-murid dalam konteks negara Brunei Darussalam.
Dengan genapnya usia setahun pelaksanaan sistem pengintegrasian mata pelajaran agama ke dalam sistem pendidikan umum, kurikulum baharu pendidikan Islam dijangka dapat mengembangkan lagi potensi murid-murid untuk menjadi individu yang bukan sahaja berpengetahuan dalam agama, bahkan juga memiliki daya berfikir yang lebih aktif, kreatif dan inovatif. Laporan Mazia Jini untuk Berita RTB. Islam meletakkan bidang pertanian dan perikanan sebagai fardu kifayah kerana kedua-dua bidang tersebut mempunyai peranan yang penting kepada kehidupan manusia. Kedua-dua bidang tersebut memberi peluang besar kepada umat Islam khususnya dalam pengeluaran makanan dan produk makanan halal sekaligus membuka peluang pekerjaan dan keuntungan kepada pelabur dan pengusaha. Perkara tersebut antara yang terkandung dalam khutbah Jumaat bertajuk meningkatkan ekonomi dalam bidang pertanian, perikanan dan penternakan. Berbagai strategi, program yang telah sedang dan akan dilaksanakan oleh pihak yang berkaitan dalam meningkatkan sumbangan ke arah sektor pertanian dan perikanan bagi pembangunan negara. Oleh itu, bagi mendukung dan menjayakan apa jua program dan projek tersebut, kita hendaklah bijak mengambil peluang dan menggunakan kemudahan yang disediakan oleh kerajaan dalam memajukan sektor pertanian dan perikanan itu. Ini selaras dengan hasrat bagi negara bagi mencapai wawasan Brunei 2035, iaitu untuk mempelbagaikan ekonomi negara supaya tidak hanya bergantung kepada hasil minyak dan gas, dan juga hasrat negara untuk meningkatkan lagi kualiti hidup dengan mengekalkan sumber alam sekitar yang sihat dan bersih. Projek siuknya sedekah 6.0 memberi peluang kepada orang ramai untuk menghulurkan sedekah. Dianjurkan oleh kumpulan belia Ibadur Rahman dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takmir Masjid Hasan Al-Bolkiah Pekan Tutong, projek berbentuk program khidmat masyarakat tersebut dibuka sehingga esok. Diadakan sempena 58 tahun pembukaan masjid berkenaan, projek bertujuan mengumpulkan beberapa jenis barangan asasi yang diperlukan daripada orang ramai dan kemudian akan diagihkan kepada golongan sasaran yang memerlukan. Projek seumpamanya bertujuan memupuk budaya bersedekah. Sumbangan bolehlah dihantar ke ruang Dewan Masjid Hasan Al-Bolkiah Pekan Tutong bermula 8.30 pagi hingga 7.15 malam. Beralih ke sukan, Brunei DP MMFC akan meneruskan saingan Liga Perdana Singapura lewat petang ini menentang Albirex Niigata. Perlawanan akan berlangsung di Stadium Jurong East bermula pukul 6 petang. Dalam perlawanan berasingan, Tampines Rovers akan bertemu Balestier Khalsa.